عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب fi jidiha hablum mim masad. Jadi semua hafal lah. Ini biasa orang baca, lain kali lepas ni insya-Allah bila baca siapa-siapalah kita baca sendiri ke imam kita baca ke dalam semayang, insya-Allah kita cuba ingat maknanya ni, maka insya-Allah dapatlah khusyuk dalam semayang. Tidaklah kita ingat kepada benda yang lain. Jadi itu antara tujuan kita sebutlah tafsir ni tadi. Jadi ayat yang pertama. Jadi pertamanya kita nak sebut sebab nuzul ataupun sebab turun ayat ini. Kenapa diturunkan ayat ini? Utamanya ayat pertama yang berbunyi tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ini antara ayat-ayat yang kita kata kalau bicara manusia kasar. Kasar. Sebab apa kasar? Pasal tabat ni binasalah. Maksud ayat pertama ni binasalah kedua belah tangan Abi Lahab dan binasalah ia. Ulang balik. Binasalah dua belah tangan Abu Lahab, binasalah ia. Dua kali ulang. Bila kita kata sampai dua kali dah sebut binasa kan. Macam kita lah cakap biasa lah nak bagi faham kan. Kalau kita marah ke orang tu, mampuslah awak kan. Marah lah tu kan. Mampuslah awak, pergi mampuslah dua kali. Maknanya menunjukkan kenapa ni kan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala gayanya murka sangat sehingga Allah mengulangi tabbat tadi kali kedua, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Binasalah dan binasalah ia, ataupun sebagai terjemah celakalah dan celakalah ia, dua kali ni. Jadi kita nak tahu sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Sebab nuzul. Mula-mulanya sebab nuzul. Yang ni tak adalah cerita yang surah-surah Qul apa semua ni kita ada padilat-padilat lah amal. Yang ni tak ada. Tapi pertama dia sebut sebab nuzul dia. Kenapa ayat ni diturun? Nak tahu cerita apa ni? Tak sampai orang ni dicela oleh Allah SWT. Siapa yang dicela tadi? Abu Lahab lah. Abu Lahab. Jadi hingga Abu Lahab ni pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi, adik-beradik ayah Nabi, ayah sama mak lain. Orang putih panggil paternal separuh, tapi kita pak saudara semacam lah. Mana kalau mak ayah sama tu dipanggil adik-beradik syaqiq, kandung. Ni adik-beradik seayah. Abu Lahab ni dengan ayah Nabi ni adik-beradik seayah. Biasanya bila pak saudara Nabi ni kan orang rapat dengan Nabi lah, tapi apa menyebabkan kemurkaan ni kita akan tengok. Pertamanya sebab nuzul. Nabi ni kita tahu awalnya Nabi berdakwah secara sembunyi. Peringkat dakwah. Fasa kedua dakwah ni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran. Iaitu di dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang kedua. Ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga-keluarga kamu yang terdekat. Keluarga ashirah aqrabin, keluarga yang terdekat. Maka Nabi SAW pun menurut ayat ni. Dalam sebahagian tafsir ulama menyebutkan, atau sebahagian kitab sirah, benda ni berkait rapat dengan sirah. Jadi disebutkan bila mula Nabi berdakwah secara sembunyi, bila sembunyi-sembunyi ni kebanyakannya memilih orang-orang tertentu yang ada potensi untuk didakwah. Kiranya boleh terimalah kawan-kawan rapat Nabi, keluarga-keluarga ada tak yang serumah sebagainya. Peringkat kedua Allah perintah wahai Muhammad wa anzir, berilah peringatan ashiratak kepada keluarga-keluarga kamu pula, al-aqrabin yang terdekat. Kenapa keluarga yang terdekat? Kerana keluarga ni main peranan penting dalam dakwah. Benar kita cerita biasa je kan. Kalau zaman sekarang lah, kita nak ajak orang contohnya pergi masjid. Kemudian ada keluarga kita tak pergi contoh kan. Jadi orang tu cepat je keluar kan. Awak tak salah ngajak aku dululah. Kata dia kan. Rasa orang rumah dekat orang duduk sama awak sendiri tak pergi. Kata dia contoh. Kan? Maka benda tu dititik berat. Maka sebab tu antara turun peringkat sebelum dakwah secara umum orang ramai ni, maka diberikan penekanan kepada asyirah, keluarga.
Maka Nabi pun berdakwah. Ada riwayat sirah yang menyebutkan mula-mula berdakwah ni tak, Nabi panggil dulu keluarga, tak dakwah secara terbuka lagi. Ada sebahagian riwayat yang diperselisihkan di punya sanad. Tak tanda dalam sirah lah, cerita yang menceritakan sebelum mana pertama Nabi panggil ahli keluarga. Contohnya satu tempat tak terbuka, mungkin tertutup, di rumah siapa-siapa dipanggil terlebih dahulu. Menyebutkan tentang ajaran baru ni. Nabi dah menjadi rasul. Tak disebutkan lah. Maknanya seawal itu Abu Lahab ni dia sudah menentang dakwah ni, dakwah Nabi. Sebagai riwayat kata Abu Lahab cakap pada adik-beradik dia yang lain, dia yang sempat dengan kenabian ni, pak saudara Nabi ada 4 orang kurang. Ada Hamzah. Kemudian ada Al-Abbas, pak saudara Nabi bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abu Talib. Itu hak menjaga Nabi, pak saudara yang mungkin pak angkat Nabi. Dan ada Abu Lahab. Ada 4 orang. Pendapat yang paling tepatnya, 2 daripadanya masuk Islam, 2-nya tidak. Ini cerita pak saudara. Hamzah dengan Al-Abbas masuk Islam. Abu Talib, walaupun Talib ni orang yang baik, tapi itu tanda hidayah lah. Abu Talib dan Abu Lahab tak masuk. Meninggal dalam keadaan tak Islam. Jadi pertama tu bila Nabi dakwah, bila memanglah dakwah ni benda betul, tapi sebab masyarakat hidup dalam jalan yang salah, maka benda yang betul ni dianggap tak betul. Maka ketika tu pun disebutkan Abu Lahab dah cakap dah. Sebagian orang kata Abu Lahab ni cakap dekat adik-beradik dia. Baik kita tahan nak saudara kita ni sendiri daripada buat benda bukan-bukan sebelum orang lain yang tahan. Ayat dia mula-mula begitu dah. Tak menyokong. Tu ada riwayat sebut itulah. Habislah. Tu kira yang tak sepakati. Kemudian yang sepakatnya disebut dalam kitab riwayat yang kuatnya peristiwa Bukit Safa. Peristiwa Bukit Safa. Tuan-tuan pun ngaji sirah kan sampai dah Ustaz Adi. Peristiwa Bukit Safa. Lepas dah tak? Tak lagi. Belum lagi. Beraya hurat tu kan kena dapat. Kan tak apalah tu. Sirah elok hurai pun. Kalau kita cerita gitu kadang-kadang orang kampung dah dengar kan. Jadi peristiwa Bukit Safa ni sebab nuzul ni ayat ni. Tengok. Jadi bila ayat tadi turun Syu'ara 22 tadi maka Nabi pun panggil lah ahli keluarga ni, dipanggil. Nabi berdakwah di Bukit Safa. Disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi panggil daripada nama kabilah besar kan, Quraisy. Ya ma'syaral Quraisy, contoh, wahai orang-orang Quraisy panggil. Kemudian makin khusus, wahai Bani Abdul Muttalib, contoh, wahai Bani Hashim. Quraisy ni besar. Bawahnya ada Bani yang kecil, Mahzum, apa semua Bani Umayyah. Makin kecil Nabi panggil yang makin rapat dengan keluarga dia, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim. Ada yang mengatakan seterusnya Nabi panggil pula seorang-seorang, wahai Safiyah, mak saudara Nabi, wahai Fatimah, anak Nabi. Panggil, nak dakwah, panggil. Antara yang Nabi sebut ketika tu ialah Nabi kata Nabi suka untuk menyambung ataupun memanfaatkan hubungan kekeluargaan ni. Tapi Nabi kata Nabi tak dapat nak tolong apa-apa kalau keluarga tak nak mengikut ajaran Nabi SAW. Ini satu benda yang sangat penting, tuan-tuan. Sebab sebagian orang dia lupa bab ni. Nabi sendiri sebut di awal dakwah, keluarga Nabi kalau tak nak ikut ajaran Nabi ni dakwah ni, Islam ni, maka Nabi sendiri ke apa, Nabi tak dapat nak tolong. Sampai setengah riwayat tu cerita Nabi cakap ke anak dia Fatimah, wahai Fatimah, kamu mintalah apa-apa ke ayah kamu ni yang kamu nak. Ayah boleh beri, ayah beri. Maafun. Tetapi kalau bab dengan Allah Ta'ala ni, tak boleh beri apa kalau tidak mengikut agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud tak kira siapa lah. Dan Nabi menyebutkan keluarga baginda sendiri. Kemudian masa dakwah ni Nabi sebut juga kat Bukit Safa. Nabi sebut, Nabi kata kat orang ramai, pasal Nabi ni terkenal daripada kecil daripada muda sebelum jadi Nabi ni, antara gelaran bagi ke Nabi ni Al-Amin. Orang yang sangat amanah, yang paling amanah. Dan terkenal dengan kebenaran. Jadi Nabi sebelum nak dakwah tu Nabi uji dulu.
Nabi uji dia. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai orang semua, dah kumpul orang dekat Bukit Safa, kalaulah dia kata, aku kata nanti bila-bila pagi atau bila-bila petang akan ada tentera musuh. Kalau aku cakap nanti pagi ke petang ke akan ada tentera musuh yang datang dari balik bukit ni, kamu semua percaya tak? Uji dulu kan kepercayaan. Orang ramai jawab, percayalah. Tak, mana ada sejarah nipu dalam kamu tu, Muhammad kan orang percaya. Maka kalian dah percaya, Nabi pun cakap lah. Kita kan style dakwah kan, mana nak bagi, okey percaya ke aku? Percaya. Mana sejarah awak kami kenal, bukan orang cakap tak betul. Okey, Nabi pun sebut. Maka Nabi sebutlah, aku ni telah diutuskan sebagai Nabi dan Rasul. Antara mafhumnya. Kemudian suruh tinggal menyembah berhala. Menyembahlah, kena sembah Allah yang esa saja, satu. Suruh mana tauhid lah, mentauhidkan Allah. Kemudian menyebutkan nanti kita ni lepas mati akan dibangkitkan semula. Amalan-amalan kita akan dihitung dan hisab. Lebih kurang tu dia dakwah utamanya. Tauhid, ajak sembah Tuhan yang satu, tinggal penyembahan berhala, dan cerita nanti ada hari akhirat. Hari akhirat ni nanti ada balasan perbuatan kita atas dunia ni. Hak baik ada balasan baik, hak buruk ada balasan buruk. Jadi bila sebut dakwah tu, jadi ajaran yang dianggap bertentangan, maka Abu Lahab ni pun dia terus cakap. Sebagian ayat, tabballaka ya Muhammad alihadza jama'tana. Sebagian ayat kata tabballaka sa'iral yaum alihadza jama'tana. Dia kata binasa tu, celaka engkau wahai Muhammad. Dia celaka kan anak saudara. Celaka engkau wahai Muhammad, adakah semata-mata kerana sebab ni kau kumpulkan kami pagi-pagi ni? Sini marah dia. Sebab ini orang pun, kalau kita kan celaka punya budak tu kan. Sebab ni nya kumpul ke kita hari ni. Gitu. Maka Nabi ni orang yang baik. Nabi tak jawab. Tapi oleh sebab mengeluarkan kata-kata yang sungguh tak beradab terhadap Nabi walaupun anak saudara dia, maka itulah turun ayat ni. Allah Ta'ala menjawab. Dia punya tabballaka ya Muhammad. Dia kata binasalah kamu, celakalah kamu wahai Muhammad. Maka Allah menjawabnya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah jawab. Maknanya dia mencelakakan Nabi dan Rasulullah, Allah balas. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dua kali Allah bagi. Dan celakalah dia. Tu asal sebab nuzul. Cerita tu lah. Surah tadi turun kerana kisah itu. Sebab apa? Pendeknya, Nabi menyampaikan dakwah, dibalas dengan kutukan, celaan, makian oleh pak saudaranya dengan tabbalaka sa'iral yaum. Sebagian tabbalaka Muhammad. Binasa atau celaka kamu Muhammad. Maka Allah jawab, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu sebab turun ayat. Baik. Kita ghostan sikit cerita pasal Abu Lahab. Pasal dia ni memang watak utama. Dalam surah ni dua je watak utama. Dia dengan bini dia. Dia dengan orang rumah dia. Orang rumah tu nantilah sampai ayat kita cerita. Cerita pasal, sebab dalam pertama dah sebut dah. Kenapa sampai binasa ni? Jawab tadi kenapa? Antara kebinasaan itu kerana apa? Dia ketika mula Nabi berdakwah pada keluarga tadi, panggil Quraisy tadi, maka dia membalas dakwah Nabi dengan cacian dan makian. Dengan perkataan tabballaka. Celaka atau binasa kamu. Kerana maknanya dimaki kerana berdakwah. Sebab tu sampai sekarang pun antara sunnah yang mungkin dihadapi oleh orang berdakwah, mungkin pasal orang macam-macam kan. Bersedia. Tapi tak jawab lah. Bila jawab ni kadang-kadang maki ni provokasi kan. Kita jawab kan, orang yang maki tak kena, kita kena. Dia tak apa, orang biasa. Awak ustaz takkan maki orang, kita dengar pula. Kan? Jadi Nabi tak jawab. Ya Allah tolong jawab. Baik, siapa Abu Lahab ni? Dia pak saudara Nabi. Tadilah cerita. Nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nama sebenar. Abdul Uzza ni nama tak molek. Jangan dia buah nama nak cucu pula. Kan tengok macam sedap dia tak. Buah nama Abdul Hadi tak apa. Nama ustaz. Abdul Uzza. Abdul ni hamba. Uzza ni berhala Al-Uzza. Buah nama berhala kepada hamba kepada berhala Al-Uzza. Tak molek dah nama. Abdul
Uzza. Contoh kalau dia masuk Islam, Nabi selalu akan terus tukar lah pasal nak makna tak baik. Kan? Cuma dia tak masuk sampai sudah. Jadi tu Abu Lahab. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Muttalib tok Nabi lah. Dia adik-beradik seayah dengan ayah Nabi, Abdullah. Dipanggil dia Abu Lahab ni nama gelaran. Maka dia antara orang tokoh yang terkenal dengan nama gelaran dari nama sebenar. Kan? Kalau kita sebut pak saudara Nabi Abdul Uzza, siapa dia orang? Tak tahu. Tapi yang kata Abu Lahab, terus orang tahu. Dia terkenal dengan kunyahnya ataupun nama gelarannya Abu Lahab. Lahab ni tadi dalam ayat masuk api menyala lah, masuk asal menyala. Kata ulama-ulama sejarah, Abdul Muttalib yang beri gelaran Abu Lahab ni kepada dia, pada Abu Lahab ni, pada Abdul Uzza. Tapi asal Lahab pada gelaran dia baik. Menyala. Maknanya Abu Lahab, Abu ni bapak menyala. Maknanya kerana dikatakan muka dia ni dia handsome lah, muka dia tampan, handsome. Dikatakan pipi dia tu cantik, merah kan. Merah, maka sebab merah pipi yang cantik lah dipanggil menyala tadi Lahab. Asalnya elok, mana dia orang yang handsome. Waktu dia nikah, bini dia pun nanti gelaran bini dia Ummu Jamil, mak segala kecantikan. Bahasa modennya ratu cantik lah. Bini dia sesuai lah tu. Dia asalnya orang handsome, dia gelar. Maknanya muka itu orang tengok dah cantiknya, tampan dah. Pipi dia merah macam menyala-nyala lawa. Bukan maknanya menyala tak elok lah, lawa. Maka dipanggil lah Abu Lahab. Mana sebelum tu. Dia pas saudara Nabi. Asalnya dia ni orang yang sangat sayang kepada Nabi SAW. Mula-mula sayang Nabi. Bila Nabi SAW lahir, antara yang Abu Lahab buat adalah dia menghantar hambanya. Dia ada hamba muda bernama Suwaibah untuk pergi menjadi ibu susu kepada Nabi SAW. Nabi ni ibu susu dua. Pertama Suwaibah, lepas tu baru hantar pergi Halimatus Sa'diyah. Tuan sirah lah. Mula Suwaibah dulu. Dan dia Suwaibah ni juga pernah menyusukan Sayyidina Hamzah. Waktu dia Sayyidina Hamzah ni, satu pak saudara Nabi, dua adik-beradik susuan. Kerana menyusu pada Suwaibah. Suwaibah ni hamba kepada Abu Lahab. Mana sayangnya kat Nabi ni, maka dia hantar hamba dia bernama Suwaibah, suruh jadi susu, menyusukan Nabi SAW. Bahkan dalam sebahagian riwayat sirah sebut, dia memerdekakan Suwaibah untuk menjadi ibu susu Nabi. Punya seronok lahir anak saudara ni. Merdekakan hamba. Merdeka hamba ni memang satu benda yang besar, tuan-tuan. Sebab tu bila dah zaman Islam, siapa merdeka hamba ni besar ganjaran kan. Memberi kebebasan pada seorang hamba. Maka besar jasa dia. Mana sayangnya dia kat Nabi SAW. Sampai sebagai ada dimerdekakan Suwaibah ini untuk menjadi ibu susu. Maknanya tak nak, sebagai kata sebab tak nak anak saudara ni nyusu dengan hamba. Biar dimerdekakan supaya apa? Menyusu dengan orang merdeka. Punya sayang. Mula-mula sayang sungguh. Dan sebagian ulama menyebutkan kerana Abdullah ayah Nabi ni meninggal usia muda. Adik serayah pada Abu Lahab ni Abdullah meninggal muda. Jadi bila ada lahir anak lelaki kan, seronoklah. Mana seolah-olah mengganti adik ni tadi. Seronok. Sehinggalah apabila Nabi Muhammad SAW dewasa, Nabi berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian dapat anak besar pula, anak Nabi SAW. Sayangnya ke anak saudara ni, berbesan pula dengan anak saudara. Sayang ni, berbesan pula dengan anak saudara. Yang ni berbesan macam mana? Sayangnya dekat Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab menikahkan dua orang anak lelakinya dengan puteri Nabi SAW. Nikah. Nikah maknanya nikah anak saudara sepupu lah. Bahasanya dua anak Abu Lahab tu, iaitu Utbah dan Utaibah bin Abi Lahab, nikah dengan dua anak Nabi SAW, iaitulah Ruqayyah dan Ummu Kalsum radhiyallahu anhuma. Dia nikah. Salah seorang dia nikah. Baik. Berbesanlah nikah.
Sebab tu dua tu yang riwayat yang ada je lah, yang kuatnya. Ada riwayat-riwayat lagi yang orang tak sebut sangat, berceritakan Abu Lahab ada satu orang anak bernama Durrah, anak perempuan. Anak dia yang ni masuk Islam awal, Durrah. Itu kata iman ni tak diwarisi. Dia ada anak perempuan Durrah awal. Tapi Durrah pun dikatakan sebagai riwayat, anak perempuan dia Durrah ni dinikahkan juga dengan anak angkat Nabi, iaitu Zaid bin Harisah. Ada riwayat sebut. Cuma dikiranya tak berapa tu sangat lah. Cuma ada diceritakan. Mana sayang kan orang sampai berbesan. Contoh tuan-tuan berkawan rapat, anak ada lebih kurang sebaya kan. Berbesan lah kita kan. Kan? Berbesan. Kadang tu bergurau je kan. Tiba-tiba lahir anak lebih kurang sedara kan. Budak tu baby lagi main berdua. Besan je lah kita esok senang. Jadi sungguh. Kata nak sambung betul hubungan tu. Gitulah sayangnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang ni, sebab tu bila sayang ni, biar sayang ni berasaskan iman. Sayang bila berasaskan nafsu ni dia bahaya. Sebab apa? Tiba-tiba dia tak berkenan pada satu benda yang ada pada orang dia sayang ni, akhirnya menjadi menyampah dan benci. Itulah berlaku pada Abu Lahab. Apabila Nabi SAW dilantik menjadi rasul, tadilah sebab nuzul dia kan. Maka lepas dakwah dia tahu, dia menyampah kat Nabi SAW. Punya menyampahnya, tadi sayang kan sampai berbesan, bila menyampah tak nak berbesan dah. Jadi dia suruh anaknya Utbah dan Utaibah tadi menceraikan kedua-dua puteri Nabi SAW. Suruh cerai. Dia cerita kalau maknanya tak mengaku ayah lah. Kalau kamu tak nak cerai ke anak Muhammad, mana lepas Nabi jadi Rasul, Nabi jadi Nabi, dia jadi nyampah sampai tahap dia suruh cerai. Dia kata kalau awak berdua tak nak cerai ke anak Muhammad ni, kepala kita tak sambung. Mana tak mengaku anak lah. Punya nak kan. Anak pun jenis gitu jugalah, menurut juga. Cerai. Diceraikan. Cerai. Tapi dia tak ada benda lah kan. Tapi anak Nabi dua orang ni akhir nanti kahwin dengan Sayyidina Osman bin Affan, kedua-dua ni. Ruqayyah dengan Ummu Kalsum kahwin dengan Sayyidina Osman lah. Seorang meninggal dan nikah dengan seorang lagi. Jadi itu kisahnya sampai begitu sekali. Menyampahnya dia suruh cerai. Anaknya pun kiranya mengikut ayah juga cerai. Cumanya Utbah dan Utaibah ni Utaibah nanti dia mati, tak dan masuk Islam. Utbah masa pembukaan kota Mekah dia hidup lagi, akhirnya di Islam. Anak Abu Lahab. Utaibah ni cerita mati dia nak cerita. Pengakhirannya buruk berlaku nak cerita lah. Jangan dia buat menentang agama. Satu riwayat sirah kata satu hari Utaibah ni dia nak pergi keluar, bawa barang dagangan ayah dia pergi Syam, niaga ke Syam. Dia katakan sebelum dia keluar tu, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia ceraikan anak Nabi dan dia ludah. Nak tunjuk menyampah itu, Utaibah dia ludah depan Nabi. Bukanlah kita ludah ke Nabi. Depan Nabi tu dia meludah. Nabi pun berasa marah. Masa tak beradab itu, dia katakan Nabi pun berdoa. Nabi kata Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, lepaskanlah kepadanya salah seekor anjing dari anjing-anjingmu. Anjing-anjingmu. Nabi marah, Nabi doakan. Maka dia pun pergi Syam, pergi bawa barang niaga ayah dia, Utaibah bin Abi Lahab. Salah seorang anak adalah yang tak ada masuk Islam. Dia pergi tu dalam perjalanan ke Syam, ataupun pergi atau balik dari Syam, on the way tu, di pertengahan jalan tu, mereka telah berhenti di satu tempat ni, dia pergi bermalam. Dia bermalam di satu tempat. Tiba-tiba, ni riwayat ni panjang, saya pendekkan. Tiba-tiba ada orang tempatan datang tanya, kenapa orang mau pergi bermalam di sini? Kan? Mengapa? Ringkasnya, kata orang tempatan, sini malam-malam banyak singa. Tempat dia berhenti malam.
Kan? Mana-mananya tempat mungkin sebab lapar, tapi sini malam-malam banyak singa. Tak? Jadi memang pada malam tu kesimpulan ceritanya mati Utaibah ni tadi, dia bahan di singa. Makbul doa Nabi SAW. Tapi di situ ada satu. Tadi saya sebut dalam doa tadi, tak, salit alaihi kalban min kilabik. Kalban ni, kalbun ni asal maknanya anjing. Tak, anjing. Lepaskanlah anjing dari anjing-anjingmu. Maka di situ ulama daripada riwayat buat kesimpulan. Bila sebut anjing dalam bahasa Arab ni tak semesti maknanya anjing. Kadang dia membawa makna yang lebih umum lah. Binatang yang ganas, buah yang bahaya lah, yang membahai orang. Nah, maknanya tu ulama kata sebab apa? Sebab doa Nabi Allah makbulkan dengan singa, membawa maksud maknanya singa tu termasuk dalam kilap. Maknanya kadang-kadang orang Arab sebut kalbun atau kilap ni maksudnya binatang buas, bukan anjing saja, banyak. Kan dalam satu hadis ada disebutkan beberapa jenis binatang tak, dekat tanah halal ke, dekat tanah haram ke, ihram ke, boleh bunuh. Antaranya al-kalbul aqur, tak, anjing yang mengganas. Situ ulama berbincang. Ada yang kata masuk situ bukan anjing, dibawa hadis tadi, riwayat tadi. Sebab dalam ayat tu Nabi doa lepaskan anjing, tapi Allah lepaskan singa. Bermaksud singa tu membawa maksud sebahagian dari anjing. Mana maksud kalbun, kilap tadi boleh bawa masuk binatang ganas. Itu satulah, itu cerita tentang anak Abu Lahab tadilah. Akhir kita habislah, akhirnya begitu. Dan Abu Lahab ni teruklah lepas tu memang dengan Nabi ni memang teruk, jadi benci. Sehingga kan apa-apa yang menyedihkan Nabi menjadi satu kegembiraan bagi dia. Punya berlawanan jadi. Pusing tau nak kata berapa darjah pusing. Daripada sayang kat Nabi tadi, berbesan bagai tak. Kerana apa sayang sangat. Akhirnya bila Nabi jadi Rasul ni menyampah enggak dia. Tahu ngapa? Marah enggak. Tak, sampai suruh cerai anak. Sampai satu peringkat apa yang menjadi kesedihan bagi Nabi menjadi kegembiraan bagi dia. Kita lah kan contoh kalau musuh kan. Tak. Contoh musuh ditimpa musibah kan. Padang ke burung tu kita kan. Marah enggak gaya kan. Tak. Sedangkan sepatutnya simpan musibah inna lillah lah. Kan? Gitu. Jadi begitulah Abu Lahab ni. Tak. Hatta diceritakan. Tak. Diceritakan Nabi ni kan awal Nabi ni ada dapat anak lelaki kan. Tapi anak lelaki Nabi semuanya meninggal ketika kecil. Tak, ada riwayat cerita. Tak, ni riwayat dan tafsir juga. Pada malam itu, tak, Nabi ni anak Nabi lelaki ni meninggal masa kecil. Dia tak sebutlah mana satu, meninggal. Pagi-pagi besok ni Abu Lahab ni seronok. Seronok dia berlari pergi beritahu musyrikin Quraisy. Dia kata malam tadi zuriat Muhammad putus dah. Keturunan Muhammad putus. Dia panggil abtar. Abtar ni putus zuriat tak ada keturunan. Tak punya bayang. Kita kan contohlah, kita kira cucu saudara dia meninggal, anak pada anak saudara kan. Cucu saudara meninggal, orang sedih kan. Cucu saudara aku meninggal malam tadi kan. Orang sedih lah, dia berlari. Dia seronok. Ceritakan musyrikin Quraisy, zuriat Muhammad putus dah. Anak lelaki mati dah semalam. Seronok. Punya teruk. Menyampah. Seronok. Jadi kegembiraan. Sebab tu kata sebagian ulama turun ayat surah Inna A'tayna. Last sekali. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengata kawak telah nanti Muhammad yang putus keturunan. Sebut kata sebagai ulama tafsir kalau kalangan tabi'in, dia katakan turun ayat tu menempelak dia sebab dia mengejek Nabi Muhammad meninggal anak lelaki masa kecil. Dia kata putus dah keturunan kan, mati anak lelaki kecil, mana tak ada yang besar kahwin lah. Maka Nabi sedih. Dia katakan Allah jawab tak. Allah kata tak, wahai Muhammad tu Allah gembirakan Nabi dengan surah Al-Kautsar kan. Inna a'tainakal kautsar, kami bagikan kamu nanti di akhirat tak. Mata air yang serupa dengan Kautsar. Kal Kautsar. Kautsar ni sungai di syurga. Tak, apa yang kal Kautsarnya? Telaga Haudun Nabi kan. Yang maknanya istimewa macam Kautsar di surga juga.
Tak, tu yang akhir tu menggembirakan Nabi. Tak, betul lah. Hari ni siapa dia nak mengaku dia keturunan Abu Lahab? Tak ada. Tak, ada siapa keturunan Abu Lahab? Kalau ya ada pun tak ada. Kan? Tapi keturunan yang Abu Lahab kata putus keturunan kan sampai hari ni. Hak tak keturunan pun nak mengaku keturunan ada. Kan? Sebab apa? Sebab orang suka. Orang mulia kan. Nah, walaupun duit ejek-ejek kan. Macam orang. Nah, Habib berlaku kan. Nak jadi Habib berlaku. Betul tak apalah betul kan. Pasal nak gambar kan. Betapa maknanya Tuhan bagi tu. Maknanya yang disebut tu putus keturunan tak putus langsung keturunan. Yang putus keturunan mana orang tak nak mengaku keturunan walau ada keturunan dia lah siapa dia nak mengaku tak ada. Tak. Maka itulah antara latar belakang background Abu Lahab ni. Dan perbuatan ni sebab nuzul yang menyebabkan diturunkan surah ni tadi ayat yang pertama ni tadi. Jadi gitu. Itulah. Sampailah dalam keadaan orang lain. Maknanya dia ni ibarat tak tahulah macam mana nak cakap. Di saat contohnya satu yang benda besar juga yang dia buat yang menyunggupkan dia menyampah sangat dekat anak saudara dia ni. Kita ada dalam sirah ni, tuan-tuan nanti belajar sirah jumpa lah. Ada 1 tahun dipanggil, nanti dia ada beberapa tahun tu dipanggil tahun pemulauan ataupun pemboikotan. Orang-orang Arab di Mekah ni, Quraisy ni mereka telah memboikot orang Islam dan Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga Nabi. Mana orang Islam tu satu hal sebab dia menyampah ke Islam, tapi sebab keluarga Nabi iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib ni membela Nabi. Sebab tu kata sebagian ulama sirah kata sebab tu Bani Hashim dan Bani Muttalib ni keturunan mereka dikira sebagai ahli baik. Ada maknanya ahli baik ni di keturunan Nabi tak boleh makan duit zakat istimewa. Daripada harta rampasan dapat khumusil khumus dan mana dia kata bahagian khas. Kerana apa? Kata sebagian ulama, Allah mengenang jasa mereka ketika itu. Mana dalam keadaan berbeza agama, mereka masih lagi bersama Nabi. Mana atas dasar kekeluargaan, mereka sanggup dipulau, diboikot oleh orang Quraisy demi untuk menolong Nabi SAW. Dalam keadaan itu, Abu Lahab ni seorang je, dia tak pergi. Tak nak ikut. Tahanlah dia seorang, duduk di Mekah tu, nak lantak. Tak peduli saudara mara dia yang lain. Punya kebenciannya kepada Nabi SAW. Jadi sampai begitu sekali. Jadi turunlah ayat itu tadi. Jadi tengok sikit tafsir ayat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi kita binasalah atau celakalah kedua belah tangannya dan celakalah atau binasalah dia. Kata ulama tafsir, bila disebut binasalah kedua belah tangan atau celakalah kedua belah tangan, dia membawa maksud usaha dan apa yang diusahakan akan gagal dan rugi. Allah menyebutkan. Allah sebutkan. Allah kata binasalah kedua belah tangan Abu Lahab. Kata ulama tafsir, maksud bila orang Arab kata binasalah kedua belah tangan, maksud dia apa benda yang dia buat, dia usahakan, hasilnya nanti hanyalah kegagalan dan kerugian. Disebut kegagalan dan kerugian. Allah sebut dalam Quran. Memang sungguhlah itulah jadi pada Abu Lahab. Tak berjaya berlaku benda dia buat. Dan diulangi watabba, dan binasalah ia atau celakalah ia. Yakni kan dua kan, binasa dan celaka. Yang pertama tadi nak menyebutkan segala yang dua tangan ni usahalah, segala yang dia buat semua akan gagal. Dan diulang, dan celakalah dia, binasalah dia. Kata ulama tafsir nak mengulangi, dipanggil tahqiq, nak menyebutkan kegagalan dan kerugian, kebinasaan itu adalah pasti bagi dia. Memang tak dapat apa. Memang sungguh mati, kisah kematiannya pun mengeri, apa panggil, sadis. Sedih sangat kisah kematian. Nak katanya binasa, gitu. Maksudnya binasa, masa hidup tu tak tentu hala, masa mati pun nanti tak tentu juga. Nanti ayat yang seterusnya menyebutkan dia akan dibakar api neraka. Tu kita cerita kemudianlah. Cuma nak cerita kematian dia. Kematian Abu Lahab. Bila Allah dah sebut ni memang habis. Dia ni orang yang bila turun ayat ni tak ada arah lah.
Pasal surah ni sebut dia masuk neraka. Payahlah tak. Walaupun dalam Quran, maknanya Allah Ta'ala ni maha memberi peluang. Ramai juga orang jahat pada zaman Nabi ni kan. Sempat buat jahat banyak kat Nabi, tapi Allah bagi ruang akhir-akhir masuk Islam. Tapi dia ni awal-awal lagi. Surah ni kata ulama turun 10 tahun sebelum dia mati. Banyak. 10 tahun sebelum dia mati, Allah dah confirmkan dia masuk neraka. Makna orang yang memang Allah tahu dah dia takkan berubah jadi baik. Jaranglah, tapi jarang ni dahsyatlah. Oh istimewa, bukan istimewa. Tak ada. Tak, Fir'aun tu kan Allah sebut Fir'aun tak diseksa dia sebelum kiamat, kemudian datang kiamat seksa lebih pedih. Cerita Fir'aun ni dah lalu. Mana kita tahu dah di zaman Nabi Musa dia dah berlaku benda dah, tak adalah tumpuh taubat dah. Tapi maknanya satu orang yang sangat teruk ni yang Allah sebut, bila Allah sebut tu Allah tahu dah masa depan. Tak, orang lain tak ada secara jelas ni sebut saya selanaran zatal lahab. Dia nanti akan dibakar oleh api neraka yang menyala-nyala, menjulang. Kata ulama tafsir 10 tahun sebelum dia mati sebut dah. Nah, maknanya apa? Dia ni tak jadi orang, tak jadi mad'u lah. Pasal Allah dah sebut. Nah, dia kan pangkat dan nama dia. Buat mana? Nak kata teruk tak teruk. Kan? Gitu. Mana pasti. Dah pasti. Nah, jadi macam mana mati? Dia mati beberapa hari selepas peperangan Badar. Tapi dia bukan mati perang. Dia jenis agah-agah beraya menyampah ke anak saudara ni. Orang ajak pergi perang Badar, dia bukan jenis berani juga, tak pergi. Kadang-kadang orang ada orang agah-agah ni esing kan lebih. Bila betul-betul tak nak pula depan ada juga. Ni pesen gitu. Tak, dia meninggal dunia 7 malam selepas perang Badar, kata ulama sirah. Tak, tapi bukanlah dia mati tu cedera dalam perang balik mati, tak. Tak, perang ni tak pergi. Menjelang perang, dia cari satu orang yang berhutang dengan dia, tak habis bayar hutang lagi. Tak habis bayar hutang lagi. Dia cari. Dia kata, awak kalau ganti tempat aku pergi perang ni, settle lah hutang. Settle hutang, dia bagi lagi upah. Banyak juga kan. Ribu juga lah. Orang pun dah. Settle hutang, dapat duit pula. Beres lah. Pergi. Pergi. Dia pun tinggal, tak pergi. Tak pergi perang. Orang pun jahat, apa benda jahat, pergi semua kan. Dia tak pergi. Tak. Allah Alam takut benda. Tapi dia begitu. Orang tu berhutang dengan dia. Aku okeylah. Aku pergi perang ni. Ganti tempat aku dah. Hutang settle. Bagi blok lagi upah. Belanja. Beres. Pergi jadi. Jadi dia seronok. Dia ingat orang balik ni. Orang bawa ke menangan. Sekali orang balik-balik. Bawa berita. Perang Badar. Orang musyrikin kalah. Siap kena tawan. Blok lagi. Orang berpuluh orang. Sedih dia. Sedih. Ketika itu dia ditimpa satu penyakit. Penyakit ni disebutkan, boleh kurang kita kata ringkasnya, penyakit yang menyebabkan kulit dia ni timbul benda tu benanah-benanah gitu. Ni nak kata kehinaan Allah beri pada orang yang sungguh sangat menentang agama. Nak beri peringatan. Kalau dalam hati ada seketika menyampah orang, berdakwah nyampah agama, jangan buat hal, jaga-jaga. Tak, orang kalau tak mampu buat, jangan tentang. Kan? Kurang-kurang jangan menentang. Tak. Kalau boleh sokonglah, bagus dia tu ngajak orang semayang. Kan? Kita tak mampu buat begitu contoh. Dia Abu Lahab ni, itu kena penyakit tu. Akhir 7 malam lepas perang Badar, dia mati. Satu dah, mati tadi dah. Dalam keadaan penyakit tu, satu hal dah. Ya Allah buat. Kemudian bila dia mati, penyakit dia begitu. Anak beranak dia tak berapa nak urus jenazah dia tuan-tuan. Allah. Bila dah sakit begitu kan. Bila dah anak beranak orang sendiri tak nak, orang lain lagi lah tak nak. Tak nak. Dia anak-anak tak masuk Islam Melaka lagi lah maksudnya. Jadi kata mati tu tak. Tak nak urus. Orang Arab Jahiliyah ni dia pengurusan lebih kurang orang Islam. Mungkin ada pegang syariat Nabi Ibrahim lagi lah. Dia ada mungkin mandi kapan tanam tu ada mandi-mandi juga lah. Tapi maknanya tak nak anak mengurus ni. Sebab apa? Dah entah lah. Takut berjangkit ke benda ke. Tak nak urus. Sebagian riwayat sirah kata terbiar jenazah ni 3 hari tuan-tuan. Allah. Terbiar jenazah.
Hari ni ada juga orang terbiar jenazah tapi sebab lain lah. Kan? Macam musim-musim Covid tak begitu hari. Mana terbiar kadang sehari dua, ada hari tiga baru boleh tu. Di mula nak cek tu ini kan. Ini kerana tak nak orang mengurus. Tak nak. Tak. Akhirnya bila dah macam mana pun orang mengata dah kan. Mengapa kan nak orang dah kan. 3 hari berbiar ni tak berkebun-borah kaya. Kan? Maka sakit telinga mendengar cakap orang ni. Urah juga. Kan? Kita kena malah juga. Sakit telinga dah mendengar. 3 hari lama tu. Kan? Maka diuruskan. Tapi urus pun dengan cara nak, tak nak. Tak, sebagian orang kata mandi pun dijimbah-simbah dari jauh kan. Tanda kan kita mandi nazar pergi tu kan. Kalau ada anak lelaki tak guna kursi tu dak dia berlunjur pangku tu kan. Letak labah kata tu kan. Atas apa kumur kan. Mandi Allah akbar kan. Tak. Ini tidaklah jauh sekali lah begitu. Dikata dari jauh. Mana tak tahulah di zaman tu tak ada pakai getah ibarat kalau zaman ni jauh nazah tu pancur pakai getah dari jauh je Allah. Kemudian mengebumikan begitu juga. Tidak diangkat, tak diletak dalam lahat. Dikatakan digali je lubang kubur ni cari kayu-kayu dituai-tuai begitu. Faham tuai? Faham lah aku tengok orang sama tak faham. Ambil kayu tu tuai je nazah tu guling-guling kan sampai masuk dalam lubang. Kehinaan meninggal. Mati orang yang beria-ria memusuhi menentang Nabi SAW. Jadi antara bagian besar itulah. Tu belum cerita lagi lah. Nanti kita akan sebut ayat yang kedua. Pun ada juga sebab turun. Kenapa Allah turun nanti ayat kedua ma'arna anhum maluhu wa ma kasab. Tak berguna kata benda dan hasil usaha anak-anak dia tak berguna bagi dia. Nanti ada juga mana orang jenis mulut hebat bukan hebat dahsyat mulut menjawab. Maka banyak kali kiranya Allah tukang jawab kepada dia. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu, nanti kita akan sambung tafsir ayat. Ya, sila. Sebagian menyebut kan bau, ada kata sampai hari ni. Tak tu dunia punya kan. Tak kira nanti lagi. Ya. Kiamat. Jadi semua tu nak suruh jadi pengajaran kan. Buat gitu. Jangan sekali-kali meniru perbuatan begitu. InsyaAllah kita berhenti agak tu, kita akan sambung ayat yang kedua pada pengajian